Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Ya? 9 kat mana ya? Dan adalah Nabi. Ya? Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya keluar ia antara segala lelaki, padahal memandang ia isteri kepada mereka itu lelaki dan memandang lelaki itu kepadanya kepada isteri. Baik, dalam hadis ini Nabi SAW bersabda kepada orang-orang yang membiarkan anak bini dia itu duduk bolok dengan orang-orang yang bukan mahram. Jadi kata Nabi, adakah tiada kamu malu? Mana mu tak malu? Tak rasa malu ke guana? Mu tak ada maruah ke lagu mana? Mu tak rasa apa-apa dan tiada kamu cemburu, tak cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya keluar antara segala laki-laki. Makna anak perempuan kita, isteri kita, tapi orang lelaki boleh mari ambil, boleh mari atur. Maka kita sememangnya orang yang tidak ada malu. Orang dulu-dulu dia jaga ingat malu ni. Nampak? Jangan siapa tak ada malu. Learning benda ni lumrah biasa. Jadi biasalah. Orang boleh ambil bini di rumah. Dan awak ni tugas bos jabat telefon tok laki akak, Waalaikumsalam, ni ada rumah, ni ada, sekejap lagi saya suruh sisi saya pergi ambil, saya kena ada hak mesyuarat, kena pergi Kuala Lumpur 2 orang, kena keluar isteri dia temang pengarah nak pergi mesyuarat. Nampak lagi? Hukumnya haram. Cari makan gitu tak berkat, kerja gitu kena laknat. Kerja tu adalah bid'ah. Orang jatang boleh ambil bini kita, boleh wagi ke orang jatang lain pula kerana tujuan mustahak. Mustahak apa benda? Mustahak cari makan dunia. Ni khurafat. Zaman dulu khurafat tahu acok. We makan ke atu plastik, we makan telur ke polong, tak ada dah ni ya. Khurafat dulu. Leni khurafat, bini dia orang boleh mari ambil kerana meeting, kerana kena pergi dengan boh, kena keluar dengan datuk ni, kena keluar dengan pegawai ni. Nampak? Tak ada seorang ulama kata harus. Boleh kerja boleh, tapi kalau siapa setangga tu haram. Kerja bukan tak boleh, kerja apa boleh kerja. Jual boleh, kerja pejabat boleh, boleh belaka. Tapi ikut peraturan. Dak ikut peraturan melampau batas tu. Nampak? Melampau batas. Boleh isteri kita orang boleh ambil dengan kereta tengah malam, pagi, tengah hari. Nampak? Tok lelaki balik tanya anak, mana mak? Mak keluar dengan bos pejabat, mari ambil.
Bos jabat lelaki, bini kita puang keluar, anak tu tak apa lah. Ingat keluar dengan orang mana-mana tak tahu kali dah bos jabat, tak ada hal. Dah buat apa akad nikah? Akad nikah tak dengan bos jabat? Faham lagi? Tu kata habis. Jadi punah jahanam habis dah Islam, punah jahanam. Nah, dalam dak suka jadi sesat. Dalam dak suka buat kerja yang dimurkai oleh Allah. Bini boleh orang ambil tengah malam pagi nak molek duduk dengan orang jatang buat kerja. Bini kita yang bayar ria belanja, kita yang bayar harga lembu, kita yang sewa kemah. Tak boleh itu. Faham tak? Sebab tu kita kena betul semula. Kaya tak salah, harta tak salah. Nak hukum kena ikut. Kalau ikut hukum, harta boleh berjuta-juta, halal. Kalau tak ikut hukum, 10 riyal haram. Betul tak? Dia gitu. Sebab tu bukanlah Islam ni sebahagian je ikut hukum. Nah, yang paling penting sekali ialah benda kewajipan dalam beragama. Hak sunat ting, tapi tak boleh nak lawan hak wajib. Hak makruh ting juga jaga, tapi tak boleh nak lawan hak haram. Nampak? Tak boleh. Dia membenarkan isteri kita duduk bolok dengan orang jatang lain dengan tujuan dunia, bukan tujuan bukan kerana darurah dunia. Cayakan dia boleh bolok habis dengan jatang lain, dengan datuk tu, dengan datuk ni dalam bilik, tak ada hak-hak. Kerana apa? Urusan pejabat. Nak ke sana kemari pergi kumpul 3 hari. Nah, dah gebar bah bini kita, gebar lelaki. Sebuah kereta 3 hari tak ada bini kita. Dah kita tukang bayar ria belanja. Situ Islam. Dah ikut gitu syaitan lu. Batu Islam ni kena ambil semua. Peraturan hak rumah tangga, peraturan kerja pun kena ikut Islam kau. Bukan hudud Islam. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu ambil hukum Islam semua. Termasuk juga ni hukum mukhalatah laki-laki perempuan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Kalau kita pakai hak tu tak apa. Maka kita terpedaya dengan syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Islam tidak membenarkan mukhalatah, percampuran yang seperti itu, walaupun atas tujuan cari makan. Nah, melainkan tempat yang tak dapat dielak, jual pasar tu lain. Nampak? Pasar orang lelaki ada, orang puan ada, tapi suku-suku tu. Nah. Dah bini kita pakai lawa-lawa orang jabat pula, duduk tilik. Nah. Bini kita pakai dengan air shadow, pakai dengan blusher, pakai dengan gecu, dah dengan make up. Orang jabat tegar comel Cik Ani hari ni. Bini kita jawab, kita ada. Kita kedai kopi yo. Wah duk tepi kedai kopi. Bini jabat orang duk tegar comel Cik Ani hari ni. Bini kita jawab, tengok orang lah. Dah haram lagi gitu. Nampak? Dak babah lagi gitu. Dah mujum dia tu. Rumah bini mulu duduk gerak jabat. Tu belum hak tepuk punggung lagi. Belum hak boleh jamah lagi. Makan sama keting. Boh kata, "Cik ni meh. Teman saya makan." Okey boh. Tu lelaki tu. Tak tahu kala. Temang orang datang lain makan. Betul dah makan kat ramai, tapi layak ke? Mu tak malu, mu tak ada maruah, mu letak dah ni muka bini mu. Orang tu ajak makan, orang ni ajak makan. Mari daripada Islam, bukan daripada barat yang kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu sakit kita ni sakit. Biarlah sakit pun kena dengar.
Mudah-mudahan boleh berubat. Anak perempuan dibiarkan di kalangan laki-laki yang bukan suami dia, haram. Macam budak-budak puan lain pergi kerja kedai. Nah, bukan tokai kedai tu ayah dia. Nampak lagi? Anak dara kita. Sekor sembah nak cari 300 riyal. Nak. Nak molek tokai, kafir laknatullah, sembah berhala. Anak kita cari makan dalam keadaan begitu hina. Dia suruh pakai baju lengan sekerak. Suruh pakai seluar jing, kena pakai seluar jing. Nabi suruh pakai jurung, suruh pakai jibak. Tak, tokai kafir kata kena pakai seluar jing dan baju ketat. Pakai. Tak ingat pasal kedai. Kedai kasut, kedai kaset, kedai peripik, supermarket. Nampak? Pakaian tu kena ikut Quran ke kena ikut tokai? Ikut tokai. Dah Quran tak akan. Hukuman peraturan Quran tak boleh. Pasal ni kerja dengan tokai. Tokai kata t-shirt lah. Ini makan. Tulisan Cina atas belakang. Anak kita orang Islam atas belakang tulisan Cina. Hak atas memang boleh baca. Hak kiseng. Hak bawah ha. Sini Islam nak jaga. Sebab tu Islam sangat-sangat menjaga kaum wanita. Tetapi orang Islam lah yang menurunkan harga kaum wanita. Yang molek-molek duduk di rumah, orang lelaki patut cari makan untuk dia biar dia selamat. Tak. No mengata rawa sekali dalam kedai mana tak ada. Ada anak orang kafir duduk dalam kedai Melayu. Sekor sembang cari makan anak puang dia. Tak ada. Tokai suruh masuk dalam bilik, masuk dah tokai. Tokai kata naik atas, turun bawah, pergi dapur, cuci ni, angkat itu. Anak perempuan kita, la ilaha illallah. Hak agama suruh jaga, jangan widang maknanya dibuat seperti rupa. Tak ada. Berapa biarlah cari piti. Semua kerana piti. Tak. Lepas tu jangan beri. Nampak? Kalau nak kerja boleh anak beranak. Kerja. Tak apa, anak beranak. Tak boleh capur-capur gitu. Nu tengok tabir, tak reti bahasa. Mana-mana surah apa buat tabir belaka, mana tak boleh capur. Tu Islam. Bila capur bukan hadari dipanggil. Nampak? Hukum. Dia suara je kuat, hukum tak berubah. Nampak tak ada khas suara je kuat, hukum gitu kan. Tapi kalau lama kalau kita buat main dia kohol lagi. Lagi sekarang lagi ada ni anak orang Islam habis bunuh janang lagi. Segala jenis jatang boleh gendong, betul tak? Dah mak pak di muka dak malu. Bukan kata duduk kedai je no, rata orang gendong, wak pergi patah, wak pergi dalam bolong air, wak naik atas bukit, wak pergi kat air terjun, wak pergi kat pinyu telur, wak pergi kat air panas. Nikah bila? Dah tak sesak lagi tu? Sesak. Nabi kata la tattabi'unna sunana man qablakum shibra zira'a fa zira'a. Kamu nanti lepas pada aku tak ada, kamu akan ikut umat yang sebelum kamu sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Kamu akan ikut. Dulu tak ada anak orang Melayu gitu, anak dara siapa orang boleh akut kata riti. Orang boleh peluk depan khalayak ramai, kau depan surau, kau belakang masjid, macam-macam pesen boleh gagal. Nampak? Bukan nusuk lah. 80-an dulu kalau orang bawa kapan nusuk dalam gelap. Lah ni atas motosikal di khalayak ramai, traffic light depan sipang-sipang, jabat depan surau, berpeluk-pelukkan. Kamu akan ikut Yahudi Nasara. Nampak? Orang sesat. Pasal apa hak jadan lagu ni bebas lagu ni orang putih. Dulu ada. Ni ada lah. Hatta law dakhalu jurradab dabbin tabi'tumuhum. Nabi kata sampai kalau mereka itu masuk dalam lubang bewok pun kamu akan masuk juga dalam lubang bewok. Nabi kata. Bukan kita reka.
Maka tanya sahabat, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, adakah umat Islam akhir zaman akan ikut Yahudi Nasara? Hak Nabi maksud ni. Maka Nabi tanya, faman siapa lagi kalau tidak Yahudi dan Nasara? Habis dia ni, anak orang Islam ikut Yahudi Nasara. Betul tak? Yahudi rambut kuning, anak Islam celuk rambut kuning. Nasara pusat jelek, anak orang Islam pusat jelek habis. Yahudi pakai luar neleh, nampak punggung puing, anak orang Islam pun puing juga, anak teriman terbilang. Dulu ada, ini ada. Nah. Ada habis dah. Habis lecing. Al-Yahud wan Nasara. Siapa yang buat anak-anak ni siapa jadi gitu semua? Ayah dia. Siapa kata? Nabi kata, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang baru lahir bersih, tidak ada dosa sikit. Fa abawahu, ibu bapa lah, yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Ibu bapa lah yang membiar, maksudnya dak beri ilmu agama, dak tarbiyah mengikut Islam sehingga terikut-ikut fashion Yahudi, Nasara dan Majusi. Tu. Jadi kalau kita ada lagi rasa sifat malu, muka kita muka malu, pastikan bini kita, anak perempuan kita janganlah sapa gitu semua. Cari makan belaka. Nak kerah apa tak dia apa kau? Nah. Tak ikut dah, rosak dah umat. Rosak dah. Nah, jadi punah jahanam dia. Ni malam Jumaat, semalam malam Jumaat, ni hari Jumaat malam satu esok dah kerja kau. Semalam malam Jumaat. Oh. Beriak cok. Malam Jumaat, malam di mana segala lembu, kambing, gajah, rimau, beruk, ketakutan berlaku, Nabi cerita. Takut pagi Jumaat tu berlaku kiamat. Nampak? Berdoa kepada Allah, lembu kambingnya malam Jumaat. Kita nampak duduk ngunyaklah kandang, berdoa kepada Allah dengan bahasanya sendiri supaya esok belum kiamat. Faham? Tapi tengok anak orang Islam, nah malam Jumaat tengok jadi cerdik lembu dah pula pada anak orang Islam. Malam Jumaat mu ganda aku ganda mu kau aku kepa mu riba aku jerba mu. Monoh jana habis. Hak pakai kondong, hak telapi. Nampak? Macam-macam beseng. Hak tahu anak, hak pang dalam lubang jambang anak, tubik kok mana? Kok jalan zina berlaku. Nah. Akhir zina, bila zina hancur lebur Islam. Asal daripada mak ayah duk lok. Dak pandai beli anak. Kambing kalau ada anak dia tak balik, berembek kambing. Betul tak? Tengok anak dia tak ada. Betul tak? Kambing. Ni anak pun ada balik garik, tak ada benda mak. Ada duk tengok Filipina, tengok garik. Anak pun ada ekor, jatang dia ambil dah balik ni. Mak terletak atas tu. Ayahlah bilik tengok Gusti. Kambing anak dia tak ada stok. Bak panggil. Tu kambing. Mana orang bodoh ada kambing? Tu tak? Ada benda. Tuhan kata balhum adal, bahkan manusia yang lalai itu lebih bodoh daripada hayawan. Kambing boleh dembek jari anak. Nah, anak puang dah balik tak ada hamok. Orang datang boleh mari ambil anak rumah dengan kereta. Gong-gong bunyi kereta luar, mak puita. Apa dia? Kawan kita mak, kawan Nabas City. Aduh, boleh mari ambil. Mu nikah bila? Dia nak keluar bersama gitu, nak gendong motosikal, nak pergi jalan rata rawa, dua orang tak ada teman mahram, boleh. Tapi kena jawab dulu, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Betul tak? Lalu ni dah yang nikah. Bila dah bayar nikah boleh bersama, sama dengan kambing. Kambing nikah? Tak ya. Dah. Sama dengan kambing dah. Umat kambing dia panggil. Gitulah. Kalau lembut dak derasa hati, kena kerah kan biar hati berserak. Datang ni parok kena mana ni. Dia gitu baru puas hati. Ni dak balik, tak ada hal.
Tamu mari apa lepas? Tamu mari sudah. Dan warid pula daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya bersabda, ia minta ampun bagi perempuan yang mengikut bagi suami itu oleh segala burung yang terbang pada Hawa. Allah Rabbi. Lebihnya perempuan ni kalau taat ke suami, burung tolong istighfar, burung tolong minta ampun, dan segala ikan yang di dalam air dan segala malaikat yang ada pada langit dan matahari dan bulan selama di dalam keredaan suaminya. Allah, perempuan mudah ya. Perempuan yang taat ke suami, burung istighfar. Kata burung, ya Allah ampunlah si Semek ni, kalau nama Semek. Tak? Burung tolong minta ampun. Nabi kata, kalau kita kata nawak, kita mana tahu burung cakap tak cakap. Tapi Nabi, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak bercakap dengan menggunakan akal kepala otak saja, tapi Nabi bercakap dengan wahyu daripada Allah. Allah beritahu kepada Nabi, burung-burung tolong minta ampun kepada bini isteri perempuan yang taat ke suami. Oh hebat. Lepas tu lebih taat ke suami, burung tolong minta ampun. Kita dengar burung tak tahu kala suara burung reti. Tak reti, ahli lagu reti. Orang yang pandai suara burung sungguh bukan kaki burung titik. Kan? Nampak? Hak tu dia reti lagu dia. Faham tak faham? Yang pandai sungguh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia boleh faham suara binatang. Sebut dalam Quran. Semua cakapan binatang dia faham, boleh terjemah. Tu hebat Nabi Sulaiman. Hak kaki burung titik tak faham, dia tahu lagu je. Ku ikhfa. Tu nampak? Hak tu jelah. Burung tu kuku dianggut juga. Burung ku. Boleh tahan tu. Boleh tahan ni. Mana burung tu kata panas ni pada. Dia tak faham. Main duk anjur atas tu nak tengah hari diri kawan tu lemah. Nabi Sulaiman boleh faham. Dia bercakap. Sebab tu hayawan bercakap. Bahasa Allah yang lebih mengetahui. Allah beri faham bahasa binatang Nabi Sulaiman alaihi salam. Di antara percakapan burung, istighfar kepada Allah kepada isteri yang taat ke suami. Betul. Darah puang dia nak istighfar malah dah. Burung tolong istighfar. Segala jenis burung dan ikan di dalam laut, tak kira ikan apa pun. Kalau orang puang ni taat ke suami, itu berkat taat suami. Ikan dalam laut ni, ikan selayar ni, ikan gerong ni, ikan sagar, macam-macam ikan. Ibu gelama, jarang gigi, dada kuning, macam-macam beseng. Semua minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya beri keampunan kepada perempuan yang taat ke suami. Tak ada benda dah orang puang, taat ke suami lah. Ikut kata suami, jangan degil. Ni suami kata gini, benda tak? Dia kata gitu. Suami kata pandang mung malah dah aku layan kamu. Gitu lah. Ini kau suami kata bibi laki kita kan. Sehingga suami kata, kalau Nabi kata kalau maknanya jilat nanah yang mengalir di seluruh tubuh suami dengan lidah sampai licin, wajib kena jilat perempuan. Tu suami kita tengah malam tu gerak suruh buat air, kena bangun selalu. Ni dak. Balik tu laki ucap nasib pun tinggi. Mak ayah balik balik pulak datang ni. Buat air kat semek. Air ni air dah. Je kau. Nak berlaki sangat gitu tu. Dia peraturan kena taat belaka. Siang dan malam. Kata ulama 30 hari kena senyum sama depan suami, melainkan 7 hari haid barulah dak wajib senyum. Sebab haid ni dia mengganggu saraf. Di antaranya saraf senyum, dari nak senyum. Dia kata. 23 hari lagi suci dia kena main-main amor. Suami ada lah, suami tak ada jangan senyum pula, gila babi mula kata senyum sama. Suami tak ada, duk sorang senyum depan suami. Tu
Tu syarat orang nak nikah. Ni dok berkelebek nyeng kali. Nah dia suruh kita beli, kita tak ingat nak beli. Nak 2-3 hari dah disuruh, kita tak ingat sungguh. Tak ingat. Kali ketiga tak beli juga, tengok muka dia. Nampak macam itik sekati. Muka uduh dah. Tak boleh buat gitu. Nak marah kepada suami walaupun suami itu bersalah, jangan tunjukkan muka masang kepada suami. Tak boleh. Walaupun betul lah kita, tak boleh juga belebeh, tak boleh juga buat muka masang. Ambo berat no lah gitu orang puang. Siapa gitu semua kita kena taat ke suami. Dah berat tak sah nikah. Yang mukalak kata nak nikah siapa suruh? Bila nak nikah wajib patuh peraturan. Dia antara peraturannya taat kepada suami dulu, kini dan selama. Dah kalau tengah malam kita gerak pukul 3 pagi, mai bangun mai lapar beruang si orang, telah mata dia kena bangun segera dengan dalam keadaan senyum. Saya buat abang, tunggu sekejap. Ada gitu? Ji, orang rumah boleh? Kalau gitu, kalau suruh bangun berat, belebeh sama. Dan di mana-mana perempuan yang derhaka ia akan suami, maka atasnya laknat Allah dan laknat segala malaikat dan manusia sekaliannya. Janganlah derhaka kepada suami. Depan suami kena senyum, belakang ni tak pun nak belebeh pun. Tak, kita dah akan nak belebeh sangat, suami kita pergi kerja, kita belebeh, tak apa lah. Kita masuk dalam bilik air, kita belebeh, tekuk kepala dengan beledi, belebeh. Tak ada masalah. Depan suami tak boleh, dia raja kita. Dia boss. Nak, kita second boss. Dan di mana-mana perempuan yang masam pada hadapan suaminya, maka perempuan itu di dalam murka Allah hingga suka ia perempuan. Allah tengok. Bukan kita reka ni kitab. Kalau kitab tak mau ikut juga alik awal. Nampak? Di mana-mana perempuan tak kira di mana. Ayyum mar'ati, mana di mana? Ayyu ni kalimah umum. Di mana saja orang tak kira. Di Saudi, di Mesir, di Port Toyu, Tok Jemat, Batu Rakit. Nampak? Tak kira yang masam muka kepada suami. Muka masam. Tapi bapa ni tak takut. Tak takut sikit. Nak. Tak boleh masam muka, kena suka mu. Tu baru isteri solehah. Nabi kata al-mar'atu salihah iza ra'aitaha sarratka. Isteri yang solehah itu bila kau pandang kepada wajahnya, dia akan menyukakan kamu. Kita tengok muka dia, dia akan senyum dan kita akan jadi seronok. Dah kita banding dengan muka bini kita rumah, kita tengok muka dia, dia tonyel lah. Mana tak? Dia jerelong, dia cakap lebih kurang, dia kata suka-suka hati dia. Nak dah kita ni hak dah urat cerita dah, mepeh turun. Nak betul tak kedai kopi. Tak kata apa. Nak lawan-lawan pun besar dia tubuh. Kita cek. Kita kuruh bang dia je nyakit TB pula. Tak. Kena senyum hak mo suami ada. Walaupun tak ada apa-apa kelakar, baru senyum hak mo. Duduk-duduk saja tu orang puang tengok di cermin. Berlatih senyum. Tu latihan. Lagi suami aku balik kena senyum pesen baru pula. Buat gini. Terik mulut terik kau ni. Gini molek kau, teras senyum kali. Gitu lah, tak ada kerja dah. Ni kira nak berjalan hak mo. Nah, waktu duduk rumah, bukan kerja berjalan orang puang. Ni kakak orang mati nak kita tengok orang mati. Tengok dia orang mati ni, laki mu hidup tu. Tengok laki mu hidup ngangat-ngangat tau. Tak mu tengok ni orang mati dah, kita tengok apa? Dia tu dah leh dekat gigi dah. Tu pula. Kata dia orang pula, pok dua pupu kan. Dah ni laki mu ni. Dah tengok orang mati 2 jam dah lagi. Tu laki masa tu je. Mari semangat. Dan jeng masuk dalam bilik tengok tak ada. Mana makmu? Ni tengok orang mati. Gua ada. Tunggu tu lelaki. Daripada pukul 9, pukul 11 dah balik lagi. Lalah lepo lagi dengan telur-telur arang, dengan jitam manis apa semua, dengan madu-madu hancur tang botol-botol. Nak panasan. Tu dak leh. Tugas kita di rumah orang mati kan kena minta izin suami. Walaupun kita sendiri mati, suami tak benar lagi, haram lagi. Boleh. Dia nak berjalan je apa? Berahi jalan. Berahi jalan ni. Orang sakit, orang sakit. Tengok hospital. Tengok orang sakit.
Orang lelaki ada 2 orang dalam lift, orang puang 30 orang. Bahang dia mau dah ni. Kalau main baru ni tengok lembu kok. Patut orang lelaki tengok lembu, orang puang tengok lembu. Jadi orang lelaki nak beli lembu nak tengok tak dah lift. Sakok dengan awet lembu. Baru jual ni tengok kambing ni tengok lembu. Mu kerja dia mu tina tengok lembu nak buat benda. Mu nak naik lembu. Nah, habis dia. Berakhir jalan. Zaman Nabi pergi berakhir jalan dah. Satu hari Nabi tengok orang puang mari tengok rumah orang mati, siapa tak nampak benda orang puang belaka. Nabi kata dah mu ramai-ramai mari ni mu tukang mandi mayat. Dah. Tukang pikul khanda. Dah. Tukang gali kubur. Dah. Tukang baca teleking. Dah. Dah pergi balik. Buat kacai. Berpolok muak kali rumah orang mati. Orang naik nak semayang 40 orang siapa. Dia tak lari. Cengak-ngok biar dinding. Sengih-sengih. Kita tengok ketuk imam. Faham? Dah kita nak semayang ngadak dia. Basuh dah uti. Nak sengih dah kita semayang. Dah tengok tak ke dia, rokok hanya. Semayang. Faham tak? Babah terus. Orang lelaki kau boleh tengok kau puan dia Allah hang selalu. Nah, jadi kacau wala. Duduk rumah, jalan dia. Suami kita ada kan? Suami kita dah gerak dah ustaz, tak apalah kita jalan, suami kita tak ada mari dah. Tak boleh mari dak mari, mu temang dia duduk. Kalau ada batuk gitu gini nak mati lelah apa semua, mu tukang ambil obat. Ni berjalan lama balik tengok kerja untuk lelaki. Nah, temang, bukan masalah tu temang. Duduk di rumah kerja ni orang lelaki duduk di rumah. Puang pergi berjalan. Nah. Orang lelaki basuh raping, basuh baju anak. Berat nandang ni. Orang lelaki tu kan basuh basuh mesin, basuh tangan. Apa benda kau mang sepandang. Kau puanglah basuh. Orang lelaki pula basuh dia tak apa salahnya tolong menolong. Lah, mu takut bini mu. Mu kata tolong menolong. Dah kerja orang puang molek gitu. Dah ada main kelorok, main soplang bukan orang lelaki. Ni tengok pada cakap sembang wah pergi rumah dia. Tengok waju. Memang pandang. Dah nak nusuk. Tengok pada sembang jangan gegar sekali tepuk ni. Meja kedai kopi gegar. Main lada-lada kepuk kok. Tengok di rumah jemaahnya duduk di beseng. Bini duduk asah kuku tengok majalah. Nak. Mana betul tak Haji? Takut ke kau puang? Mu cakap besar sini. Biasa kalau tubuh besar ni takut bahaya. Tak takut tak? Tak takut tak? Orang rumah tak takut kita. Dan di mana-mana perempuan yang keluar daripada rumahnya dengan tiada izin suami nescaya melaknat akan dia perempuan oleh malaikat hingga kembali pulang ia. Orang puan keluar tak minta izin ataupun minta izin isteri suami tak beri, keluar juga kena laknat. Laknat maknanya didoakan supaya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita berhajat kepada rahmat. Nampak? Tak ada rahmat tidak ada faedah hidup kita. Nikmat bersepah, melimpah ruah. Yang kita miskin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kali makna siapa tak ada rahmat itu nak buat benda. Lepas tu nak keluar mana-mana nak pergi rumah abang sendiri pun kena minta izin. Walaupun sebelah rumah suami kata aku tak benar pergi rumah sebelah, pergi berdosa. Nampak? Satu hari seorang laki-laki suami dia pesan ke isteri dia, kalau maknanya lagi dia tak balik jangan keluar daripada rumah. Tiba-tiba bila suami dia pergi musafir, ayah dia sakit. Bila ayah dia sakit, suami tak pergi tebik pesan dah. Dia suruh kodang dia pergi tanya Nabi, iaitu suami dia pesan kalau suami tak balik jangan keluar, tapi dah ayah sakit boleh keluar ke tak? Nabi kata tak boleh keluar. Lepas tu mati ayah. Bila mati ayah nak pergi tengok lah kali penghabisan. Ditanya pula Nabi dah mati dah ni, dah suamimu kata kerana gitu. Dia tak keluar, suruh budak pergi tanya. Suami dia kata kalau lagi tak balik tak boleh keluar. Maka Nabi kata tak boleh keluar. Tak keluar, ayah mati, tak tengok. Ni dah nak cari di mana. Orang puang. Tak payahlah nak cari. Dia tak sungguh ke suami.
Padahal kalau suami dia balik, memang suami dia benar, ayah mati kan, suami mana tak benar. Ayah tak mati pun suami tak marah, gimana ayah ni mati, tapi oleh kerana kuat taat pada suami tak pergi sungguh siapa orang tanang. Nampak? Kemudian Nabi beritahu, suruh orang nyapa kepada perempuan ini. Jibril memberitahu tadi kepada aku, berkat perempuan ini taat ke suami tak keluar, maka Allah telah mengampunkan segala dosa ayah dia mati kemarin. Tu kelebihan. Nampak je orang ada nampak belai-belai habis nak warna basuh dak reti, basuh dak kena mak ayah, basuh dak reti, dak kena keturunan sendiri. Tengok orang kampung dak hari. Kalau kita kan ni, kalau dak hari tengok dak. Memang kata selalu kita jahiliah, buat jahiliah kita. Tak tahu benda kita nak serba saja. Tengok ada orang baru laki mati ni tak boleh keluar 4 bulan 10 hari, arba'ata ashhurin wa asyra, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Orang yang perempuan yang suami dia mati, dia kena tahan diri selama 4 bulan 10 hari. Wala yakhrujna min buyutihinna, tiada boleh mereka keluar daripada rumah mereka itu. Nampak? Melainkan perkara darurah. Maka adalah mak saudara dia buat nikah anak adik tak pergi dia, anak saudara tak pergi. Pasal apa? Laki baru mati tak pergi, mana boleh keluar, maka pula dah lagi haram. Dia pakat kata sekarang ni betul dah laki mati dah bukan orang lain ni, mak saudara mu kan ni, habis ni upak pergi dah jahil, tak tahu ke hukum. Hak ramai manusia ni jahil. Sebab tu kita nak berjalan syariat ni payah, pasal kita akan berhadapan dengan orang jahil. Majoriti umat Islam ni jahil, walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dan sesungguhnya majoriti kebanyakan umat Islam akhir zaman ni jahil. Dia gitu. Dah kalau belawang menang mana? Menang hak ramai. Memang orang kata belaka, tahu dah 4 bulan 10 hari, tapi dah bukan orang lain, bukan nak pergi galau. Mak saudara sendiri nikah anak, takkan tak boleh mari sekejap, apa salahnya? Duduk dalam kereta tak apa dah nak temu mata. Ni panggil mak saudara bergoya. Bahasa berahi makan berahi kekal orang. Ni lah kalau nak kenal mak saudara bergoya. Bakang tak jual harga, hukum syarak tak boleh keluar. Yang boleh keluar kerana kematian, kerana nak beli makanan. Kalau tak beli tak boleh nak makan benda, kerana orang tak masuk kedai, tak bagi jual dalam rumah dia, kena tubik kedai guci, beli alat-alat rumah. Sekaligus beli, jangan beli sesa. Beli gula, beli beras, beli kicap, beli bawang, beli lada. Tu. Ataupun harian, beli ikan, beli daging, boleh keluar, lepas tu balik terus, tak haram waktu. Maka puluk haram, temu natu haram, kita tengok orang sakit haram, tak boleh lagi. Ingat tu 4 bulan 10 hari. Dah kalau orang tahu memang dia kata ikut hukum sangat, dakwah sangat, jok dengar tu jadi gitu. Jadi kata gitu pula dia hak gitu. Tu ada hak jenis gitu. Susah. Tapi tak kerana kita kena ikut agama. Ikut agama kita tak sesat. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Macam sama, kamu tidak akan sesat selama mu pegang dengan kedua. Biarlah mak dara nak kata, pak dara nak kata pun, tapi ni hukum syarak. Apa salahnya dah kita nikah anak, kita pergi atas laut gula rumah dia, tahu dah tak boleh keluar, apa salahnya? Jadi pasal jahat. Panggil mari buat benda, mana boleh keluar. Darurah boleh keluar. Rumah masuk menatang ke apa, boleh keluar lah tu. Anjing gila masuk dalam rumah, ular sawa ke, tu takkan duduk dalam rumah kau. Atak nak utuh boleh tubik tu. Rumah terbakar boleh tubik. Lama bomba kata tubik mek, tak boleh, kita mati laki. Tak apalah, bomba kata tak apa, aku biar menjadi abu dengan mumu. Tu lain. Ni perempuan ingat, nak pergi jauh, nak pergi dekat, kena minta izin. Perempuan kena minta izin. Ada suami, walaupun mak ayah dia yang melahirkan dia, mak ayah dia kata tubik ada apanya,
Laki mu tak marahnya. Tak boleh mak, laki kita tak boleh, dia kena minta izin dulu. Kena kata gitu. Mak dia kata pula, kalau mu tak mari juga, aku tak alah kopek aku. Macam-macam. Tu atu kopek dia panggil. Bahasa mak atu kopek. Apa benda ni hukum syarak, dia kena taat ke suami. Faham tak? Suami kata satu bit lagi, tunggu dia balik dulu. Nah, tak lewat pandai-pandai gitu. Aku beranak kamu, kau tahu dah mu beranak ke aku, tapi dah yang mungkin nikah aku dengan dia. Bila kita nikah puan, bila kita nikah dengan seorang laki-laki, syurga isteri ni bawah tapak kaki suami. Tak ada dah bawah tapak kaki mak. Cuma wajib kena hormat kepada ibu bapa, taat kepada suami, hormat ibu bapa. Biar faham baik. Nah, tengok orang nikah, nak nikah mengaji bab nikah dulu, baru juru. Nah, dan telah tu kedok jangan. Tu lengah dah rasa 8.25 tu apa rasa ke lama. Pasal nutuk saya ni nutuk nutuk kena kuat sikit. Dan telah datang daripada Nabi SAW bahawa sungguhnya ia bersabda 4 bagai daripada perempuan yang isi neraka. Dengar molek orang puan, dengar ni nak suruh takut. Bila takut kita selamat. Takut benda, takut buat barang salah. Macam penjenayah lah, bila dia buat barang salah tak boleh nak apung dah lah, tak nak boleh minta maaf dah ngetuk aking. Dia kena J dulu, dia nak minta nak nyesal ni sebelum buat. Dia gitu. Jadi orang puan minta tolong takut. Kalau dengar dia mari takut. Kalau tak dengar memang tak takut. Tapi kalau dengar belum tentu takut. Kalau tak dengar sudah tentu tak takut. Tapi harap-harap takutlah. Suatu yang pertama, perempuan yang jahat perkataan atas suaminya, hak mulut uduh. Ramai ni orang puan mulut jahat dengan suami. Mulut jahat dengan suaminya, katanya, caruknya, maki hamunya, jerkah. Nak kan ni? Dah kita sayang, aku nak kata lah, sayang sangat. Tak kata apa tu lelaki, nya serengeng, semua lagi gitu. Nolak depan orang ramai. Dia balik pun tu. Dia kata ke tu lelaki dia, balik ngokor, start motor, bau. Tak? Dia kekek. Jangan jahat perkataan. Suami kita kan, walaupun apa jadi lagi, selama dia suami kita, kata molek lah. Batu orang pilih orang dulu-dulu, kalau anak dia nak nikah, dia panggil sejam dua duduk dalam bilik mok sang. Dia antaranya dia ajar cara bercakap dengan suami. Ingat tu, dengan suamimu tu lagi dia dah habis bercakap, jangan capuk. Habis dia bercakap baru mu bercakap. Kalau bercakap mata jangan jelang tang ke dia, mata nunduk. Kalau suami cakap jangan pusing belakang. Dia pesan orang dulu-dulu, orang molek dulu. Kalau suami balik jangan tanya nak makan ke tak, ubuh nasi. Pasal tu time makan nasi. Kalau air petang pula jangan tanya nak minum air ke tak. Orang dah reti bahasa tanya gitu. Tapi buat air, tak minum sudah kita minum. Bila ni ada pesan gitu, ada ni. Dah mok tak tahu benda dah mok. Mok tak ni dah. Atu kopek dah dia mok. Tak tahu ke benda langsung. Orang pesan gitu 2-3 jam. Dalam satu rancangan National Geographic, dia tunjuk satu tribe ni, satu suku kaum di Afrika. Cawak getek, hak puan pun cawak getek, hak lelaki pun cawak getek. Nampak duduk rumah liwat dengan kayu-kayu. Jadi kisah perkahwinan. Jadi nikah, bila nikah esok nak pergi atur rumah hak lelaki. Sebelum atur rumah hak lelaki, segala keluarga mari, hak puan ni, hak nak dara ni duduk dalam pondok tu, dengar pesanan daripada tok nenek. Mu kena kerja betul. Kalau tok laki mu nak makan buah ni, mu kena pergi ambil. Kalau tok laki mu nak makan susu, mu kena pergi perah. Mu jangan kata apa, mu jangan balik rumah kalau tak kabar ke dia. Tu pangang tu Afrika pesan. Jadi pandai dia dah pula pada kita. Pada kita syariat agama kita ada benda gitu.
Pesan gitu, kalau orang puang, kalau suami cakap jangan lawan. Biar habis tu perkataan suami baru masuk. Nah, ni suami 2 watah, dia 15 watah. Nah, apa dak takut sikit. Tak ada pasal jahil tukir tu. Kita pun bodoh kan badan dah gila ke dia. Tak tahu agama, tak ajak pergi dengar, tak ajak pergi surat, biar gitu. Bawa mari tak. Nah, ayam dia tak ambil mah nak tengok TV cerita sedap jangan layang. Ambil TV tu rendang dalam mesin. Heram dia dah babi sangat. Nah, mari kita dengar. Aku nak khabar pun aku dah reti. Mari kita dengar. Lambu abang kita kapuk wi suti kepala. Babi sangat ni. Wajib atas kita beri agama. Bukan wajib orang syurga. Kalau siapa-siapa yang tak beri pelajaran agama kepada isteri dia, dia berdosa di hadapan Allah. Dah ada reti nak ajak mari dengar surat. Biar lepas kewajipan itu. Nah, suami cakap dah boleh masuk. Suami tengah cakap dah boleh masuk. Tak boleh masuk, dia jadi radio tamir, banyak stesen. Habis suami cakap, baru kita bercakap. Cakapan kita pula suara tak boleh tinggi, kena rendah. Kok rendah. Meja kok, jangan guna minor kok. Ni je kau. Nak makan nasi ke tak? Apa beri tu lelaki? Oh. Nah. Buat. Nah ini balik tengah hari, buat nasi, ubur nasi Apa benda bisi bang, ubur nasi. Kita mau makan, kita makan. Dah. Allah Rabbi. Dengar tak ni apa ni? Kita tak ada semua lagi habis tau. Senyap juga lagi ke? Kita tak nampak dia netak kalah, duduk nerak bakal tidur kerang-kerang. Nah. Dan jikalau gaib suami daripada maka tiada memelihara ia akan dirinya. Kalau suami tak ada di rumah, bergalak Suami ada di rumah, tengok forum perdana mau TV. Suami tak ada, jeng pula stesen. Nampak? Joget. Nampak orang kurang. Tu pasal suami yang lebah sikit, marah tengok drama, marah tengok orang joget. Nah, kena jaga, suami tak ada. Kena jaga. Tuhan kata dah kan, bila suami tak ada, kita jaga diri kita, jangan buat lebih kurang. Jangan mana mari belakang. Lelaki aku tak ada. 10 hari best punya. Mari belakang. Nah, macam-macam main dialog. Aerobik macam-macam pasal lah ni. Hak jenis canggih-canggih dah. Betul lelaki tak ada. Lelaki Kuala Lumpur, Filipina, Hong Kong, dia panggil geng-geng dia mari rumah. Nah, belawak kereng main mahjong, galok, karaoke, galok. Tak jaga diri bila suami tak ada. Nah, suami balik, wak warung. Tak pergi seram lah ni bang. Tanya. Suami tak ada, karaoke ni, mikrofon lalu. Nampak? Berat kan? Kena jaga diri. Suami tak ada, buang jibat. Duk sembang rumah jiran. Tak ada akan jibat. Bergatangan selendang. Motor nampak kereta suami ni ujung sipang balik. Dia legah akan jibat ni. Takut suami nampak. Ni ada kat jenis rapang itu. Dah tak dia apa dah haram. Duduk luar rumah dah pakai tudung. Dah suami balik, maknanya dia nak ngenak suami dia. Suami tak ada, dia tak jaga diri dia. Nah. Dan jikalau hadir suaminya nescaya menyakiti isteri dia akan suami dengan lidah. Kalau suami ada di rumahnya nyakit hati pula. Waktu puang kalau jenis nyakit hati tu lelaki dah balik rumah. Dia suka makan kedai. Dah makan di rumah baru seluak 2 mulut. Dah dia belebeh popek. Serba tak kena. Nah, kasut salah hubung kat lain yang belebeh. Nah, baju kita salah sakut sikit jatuh lepek tangga belebeh sama dah. Kita baru lengah, baru nak makan 2 mulut. Tengok muka dia logar terus nak nambah. Nah, jadi makan kedah spesifik. Tambah lagi bang, tambah. Kan sedap kan makan kedah. Nah, gua badak tu. Gua belah alu temesu. Nah, comel-comel saja awet. Air sejuk ke panas bang? Sedap dengar. Di rumah ayam mau berdiri suruh berdiri. Tu lelaki gagal cari nasi. Cari nasi dah ikan goreng kat ni ikan goreng tu bawa tudung saji tu tindih dengan batu takut bang kucing taruh pula kada ingat tindih tu
Itu lelaki. Itu lelaki tu celaka dulu. Kalau aku tahu dak nikah sekarang. Jadi gitu. Nah, orang puan dak pandai. Kalau orang pandai bidang ke suami, piping suami. Daripada dalam bilik dia orang tamu piping, pegang tangan, buat pergi ke meja makan, tolong tarik kursi, biar dia duduk. Buka tudung saji, tolong ubuh kuah. Tengok dia makan, jemput sila makan bang. Kalau hak mana masing tahu kabarlah. Tak, kadang-kadang kita buat salah. Kita ni nak orang suka dengar gitu. Nak tengah-tengah kita makan tu, kita hak mana kita makan sedap sikit, dia ribuh pula kuah tu tambah lagi. Orang suka. Ada gitu demah? Tak ada ni, baru-baru kata dah. Baru-baru hari tu je. Perempuan dia memang gitu lah. Dia mula-mula molek Nah, kedian dia. Sikit kalau boleh gaji, boleh gaji je. Nampak, dia jadi manis pelik. Abang balik, ye, abang balik. Apa nyanyi abang balik. Nah, dia tahu dah, dia tahu pun dah jabat ni. Masuk gaji dah, ini masuk dah. Bayar dah hari ni. Dia tahu dah 27 hari bulan. Apa? Depan muka itu main macam pelawak hong ke. Tengok 16 hari bulan. Gelabeknya muka. Macam jepuk tindih di trailer. Nah, Allah Rabbi gafar. Sukuak sungguh berlaku dah, tapi lelaki bodoh. Tapi Tuhan buat molek dah. Bodoh seorang, cerdik seorang. Isteri cerdik, suami bodoh gitulah. Tak boleh nak kata ke dia juga. Dan kedua, perempuan yang membuat ia akan suaminya barang yang tiada kuasa. Ni jenis perempuan ni, dia suruh beli, hak laki dia tak orang nak beli. Akhirnya berhutang bergadang, minjang orang, terpaksa tipu orang pula nak cari piti. Dia tahu dah tak mampu. Nak besar-besar, peti sejuk hang duk besar, pitu 3. Lepas tukar balik. Tu laki beli dah pitu se. Benda gini bang, kecek tuik dak muat, nak buat timur Cina, nak buat tu, nak buat ni, kaki jatuh berbak habis. Hak gini nak buat skrin, tak keras, wai batu tak keras, abang kau nak keras. Tukar, hak pitu 2. Tadi 700 Toshiba, hak pitu 2, Elba 1,600. Tak payah buat tek. Nampak? Dah gaji tak macam mana? Ada jenis gitu. Dia bakit dia, kita tengok rumah birah dia, rumah ipar dia, nak kursi gitu bang. Hak air tu, betul air tu. Hak boleh lipat, boleh jadi buka, duduk, boleh tidur, tutup jadi sofa. Beli juga kawan tu 1,500. Bunga sekutung 15. Ya, sekutung. Nak boleh ke penuh pun jambak-jambak, bucu tusa 200-300 pasu. Daripada tak ada seekor nyamuk sampai berang, nyamuk edih lah rumah. Dia punya pasal payah-payah bodoh habis nyecak awak naik rumah. Ikut je. Orang puang kau. Kalau suami tak mampu, jangan jadi berat suami. Suami ni dia panasan dia beli kau, tapi bila dia beli, dia menanggung derita. Tunggu. Duk layang ke dia tengok bos-bos pejabat, pegawai-pegawai nak pergi pejabat bawa nasi dalam Tupperware. Tak kan keting makan meja itu. Padahal dia bos dah 2-3 ribu gaji. Bocong talikan galah. Gawat. Pasal bini dia makan belanja besar. Faham tak? Dah cukup. Tak kan kedai, kalau makan kedai take out. Kayu khamat si cok. Gawat. Habis boh sekali order. Tom yang 3 kan. Menengung bos sangat, Allah tom yang dah. Dah kawan tu bini tak ada. Sungguh merana. Tu lelaki kata beli kelisa dah lah, ada piti. Kelisa 450 sebulan. Tak usah bang. Tak usah bang, ambil opsor lagi. Personal. Tak. 600 sebulan bang. Layang ke bini beli 600. Tak ada piti lagi. Yak tu sekat ni lekat. Bila tak ada piti nak jemur nak bayar, pinjam orang. Bila pinjam orang, dak nak kambuh, nawak. Dia kena nawak. Bukan memang nak nawak, nak cakap lebang, nak nipu, tapi terpaksa. Sebab terpaksa kena pinjam pasal nak bayar. Time kita nak bayar kawan, tak boleh nak bayar pasal memang cukup, dah cukup piti kita. Maka tipu. Tak apalah 2 minggu lagi. Tak apalah 8 hari bulan. Nipu dah. Sampai 8 hari bulan dah boleh bayar. Gini lah 13. Pasal kita tak dang. Nipu lah kau. Lapar akhirnya jadi bapak nipu. Bini kita duk layan ngak ke dia.
Lepas tu Nabi kata jangan beli belaka dan jangan tak beli belaka puan. Hak dia kandak, jangan tak beli belaka, beli attack tapi padang-padang patut. Kalau dia kata TV nak 29 inci, kita beli hak 9 inci. Dia nak peti sejuk hak 2 pintu, kita beli hak sepitu dah. Nah, dia kena gitu. Dia nak pinggang hak mana seset tu 500 riyal, kita beli seset 45 riyal. Boleh makan. Nabi makan dalam pinggang daripada tanah. Pinggang Nabi tu buat dengan tanah, buat dengan seluk, bakar atas api, nak cat. Kita hok pinggang jangan. Allah 500 balik 5 sen. Tu laki Allah 500 balik 5 sen milam main. Hok bunga pesen baru pula ni, bunga biru hadari. Berjujuk-jujuk ni dalam kabinet saja beki katok dapur 16,000. Ubuh dengan poyok dengan belanga dengan pinggang. Hak set saja 3 jenis. Satu set 500 lebih. Lah Tupperware lagi, Tupperware kecil boleh biskut Maggi 3 keping 60. Nampak? Dia belawangnya tu. Alat-alat ni dengan apa benda ni, dengan bakar roti, dengan hak kukuh, dengan hak steam, macam-macam alat. Dan nano. Pasal act saja. Beli nasi kedai. Si buku. Kita beli juga dengan kepuk telur hak 3 ni macam ke trailer, macam ke gozai. Ngepuk telur musim kau masuk dalam tu. 200.5 dah buat kuih. Buat jeput je tang-tang. Tak. Bahasa gila. Gila tengok barang-barang. Tubik pesen baru beli. Kita macam ke bodoh juga. Payah juga belang muka-muka. Dah buat kuih. Habis-habis dah. Lepeng cicahnya. Nampak? Buku resipi lambat tubik pesen baru kedai. Beli 13.5, 9 riyal 80%. Allah 10 riyal balik 5 sen. Buku-buku kuih-kuih. Tak, lepengnya. Muka tu lelaki sama kurang dengan lepeng jadi. Ni agak puang. Bagi beli jangan ikut sangat. Dia tengok berita pagar pesen baru bang, berita pagar berapa air perada bang. 1,000 lebih tu. Berita pagar tu air perada 1,900, 2,500. Padahal berita pagar benda kan. Air perada. Tak ada benda pun. Tak. Berita pagar kalau buat dengan kayu tak ada. Tukar. Rumah sebelah buat tiang belarik ni, hak rong punya. Dia parsi sebelah. Sebatang nak atas tengah. Tukar. Kita layan dia. Tu lah kita nak cara rumah-rumah ni. Semi-semi tak apa dia katok. Mula mozek katok. Tukar sama. Daripada dapur tu boleh berlari tak dia jari. Dah dulu seming. Ni pasang tar. Dah pasang tar ayam. Siti air beletung ke bawah tuan rumah. 3 minggu pasang buat pergi hospital tuan rumah. Kepala lutut pecah 3. Pasal apa? Dapur comelnya pasal. Dah air tar gini. Titik air je dah dapur faham tak? Kakang bunyi beletung. Mana mak haji ada muka. Faham tak? Dulu boleh berjalan dah. Ini tak boleh jalan dah. Nampak bayang nampak dalam kepik air ngangit-ngangit. Ni kata masalah. Kita lock ke dia memang habis. Punah jana rumah. Nak pula dia kenal dah ada nombor telefon tukang. Telefon. Katok siling pula tukar, siling berlarik. Siling ada bunga-bunga. Mula siling kosong, dak jenera tidur, siling bunga. Dah tidur dalam bilik. Mai yang tidur dalam bilik dah, tidur siling bunga. Tengok siling bunga tu nyamuk dak ketik. Bang bodoh je gapuang ni. Tapi bukan hak mari malam ni. Hak perempuan lain bodoh belaka. Dan ketiga, perempuan yang tiada menutup akan dirinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita jawab soalan sikit. Kalau kita berhutang dengan orang Islam tapi tak bayar hutang, amalan kita tergantung. Tapi kalau dengan orang bukan Islam macam mana? Kalau kita ada semayang qada, bolehkah kita semayang sunat tarawih? Boleh atau tidak orang perempuan dalam haid berada di atas kubur? Baik. Berhutang dengan orang Islam yang sengaja tak mau bayar, orang ni tergantung amalan, kata setengah ulama. Yang ni dengan niat mengkhianati orang, harta orang dia ni. Jadi khianat harta orang ni, kita nak ada piti nak bayar, tak mau bayar. Orang ni tidak boleh berkata-kata di alam barzakh. Ni sabit dalam warid hadis-hadis yang sahih. Kalau orang yang bukan Islam, baik orang bukan Islam ada dua jenis. Yang pertama kafir harbi, yang kedua kafir kafir apa benda ni? Zimmi. Kafir zimmi ni wajib kita bayar dalam hukum syariah dunia ni. Kalau tak bayar boleh dikenakan hukuman oleh mahkamah.
Tapi harbi ni orang tak boleh kita nak bermuamalah dengan dia sebenarnya, tapi dimaafkan dalam keadaan situasi sekarang, dan tidak wajib bayar. Kerana harbi itu makna peperangan, kafir yang wajib kita perang. Macam mana pula pergi berhutang lagi, tak wajib bayar dah. Kalau kita ada semayang qada, bolehkah kita semayang sunat tarawih? Baik, siapa yang ada hutang yang qada yang wajib, dia boleh melakukan solat sunat. Cuma lebih baik dia membayar solat-solat yang wajib dahulu. Dia gitu. Sebab apa? Kalau masanya itu emas, masa tu berharga. Jadi masa tu kita habiskan dengan solat sunat, sedangkan yang wajib kita tak buat. Ini jadi tidak betul. Jadi sepatutnya kita gunakan masa yang ada untuk membayar qada-qada yang wajib, dan kelebihan daripada masa itu kita gunakan untuk solat-solat sunat. Tapi ada setengah ulama mengatakan kalau kita suka juga kepada solat sunat, umpama solat sunat tarawih, hendaklah di samping masa kita di samping kita mengerjakan sunat, janganlah kita lupa qada yang wajib. Nampak? Kerana qada yang wajib itu wajib, dan buat yang sunat itu sunat saja. Boleh atau tidak orang perempuan dalam haid berada di atas kubur? Hukumnya harus, tidak ada masalah. Tidak ada larangan orang perempuan haid ziarah kubur. Dia larangan masuk ke dalam masjid. Soalan, apakah maksud zihar dan hukumnya? Bagaimanakah cara mengelakkan zihar? Adakah gaya dan cara jima, budaya jima sebenarnya yang mesti dan tidak menyalahi syariat? Kerana mudi-mudi sekarang terdedah dengan filem barat yang melampau. Mohon penjelasan, terima kasih. Dia kata apa maksud zihar? Zihar ni daripada lafaz az-zahru, maknanya belakang. Zihar ini kalau zaman jahiliah maknanya satu cerai daripada pihak suami kepada isteri. Bila datangnya Islam, dia membatalkan zihar jadi cerai, tetapi menjadi satu perkara yang haram. Dan dia ada kafarah. Jadi zaman sekarang zihar maksudnya suami menyerupakan isterinya, anggota isterinya seperti punggung isterinya atau perut isterinya dengan orang yang haram nikah dengan dia. Seperti suami dia kata punggungmu macam punggung mak aku, pada pihak haram nak setubuh. Hukumnya perbuatan itu haram dan terjadi zihar. Siapa berdosa? Suami berdosa. Jangan serupakan tubuh badan isteri kita ni dengan tubuh badan mahram kita. Kalau bukan mahram tak terjadi zihar. Yang jadi zihar diserupakan dengan mahram suami. Suami kata dadamu macam mak aku je, tu zihar. Jangan kata gitu, haram. Tak boleh kata gitu. Pasal mak dia tu, mak kita ni mahram kita. Jadi dah macam mak kita, kita nak jimat orang ni isteri kita dah macam mak. Faham lagi? Dia gitu. Kalau bukan mahram kita apa? Yang tak boleh mahram. Dadamu macam kakak aku, dadamu macam mak aku, dadamu macam dada mak dara aku. Tak boleh kata tu. Kalau bukan mahram tak jadi. Dia kata sikit, dadamu macam dada Sahara Yaakob. Umpama dia kata gitu. Tu arti tak ada kena-mengena dengan dia. Orang tak panggil zihar lagu tu. Kemudian bila dah zihar, dia kena bayar kafarah. Nampak? Kena bayar kafarah, iaitu merdeka hamba. Nak cari di mana hamba ni? Nak merdeka hamba. Dah tak ada hamba, puasa 2 bulan turut-turut. 2 bulan berturut-turut. Faham tak? 2 bulan berturut-turut. Sampai hari ke-59 dak ingat niat. Kena puasa semula. Kerana Nabi kata syahra ini mutatabi'aini. Berat zihar ni. Ataupun beri makan orang miskin lah. Baru lepas. Bila dah ada bayar kafarah, baru dia boleh jimat isteri dia. Faham tak? Kata setengah ulama, jimat dan bayar kafarah, dua tu khilaf di kalangan ulama. Kemudian soalan ketiga ni semula dah. Dia ada akan siapa dalam kitab ni. Siapa dalam kitab Muhimmah ni. Tengok soalan lain. Orang yang memperolehi ilmu agama melalui pendengaran CD yang dicetak ropok tidak mendapat keizinan daripada tuan yang berkenaan dan beramal dengan secara berterusan. Baik, beramal daripada CD, sekarang dia ada VCD macam-macam lah, orang ngajar semayang, orang ngajar apa, dengan cetak ropok tak benar, ataupun kita beli yang cetak ropok, kita beramal, hukumnya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan tu tak salah.
Yang salah kita pergi beli tu cetak rapok, situ saja haram. Faham tak? Diri pergi beli tu. Bila dah kita dengar, kita buat, kita amal benda tu tidak haram. Faham tak lagi? Dia gitu. Hak salah kita pergi beli tu, penjual tak usah kira lah dia makan haram tu. Makan minum dia haram. Puasa dia Tuhan tak terima apa semua. Tapi kita beramal dengan kita beli hak cetak rapok, kita pun dengar, kita beramal dengan hadis dalam CD cetak rapok tu. Umpamanya. Kita amalan kita diterima oleh Allah. Tetapi kita berdosa saja pada ketika membeli tu. Tak boleh beli barang haram, tak boleh beli. Jadi sama macam curi orang. Kita tahu dah barang curi, beli juga. Tak boleh. Apa hukumnya bila orang solat hajat mereka letak alat-alat perpersiaan seperti pensil, roba, pembaris untuk disolat hajatkan? Adakah ia dikira khurafat walaupun niat hanya untuk mendapatkan keberkatan? Baik. Jawabnya ini adalah bid'ah. Kerana tidak ada contoh pada zaman Nabi SAW. Nabi bersolat hajat, dia tak letak barang-barang yang nak hajat tu lah. Tak payah marilah, memada dengan doa sudahlah. Memada dengan doa. Mana nak solat hajat kereta tu selamat, tak payah hapus jadah depan kereta. Ataupun masuk motosikal atas surau. Buat apa? Solat motosikal ni nak suruh selamat. Tak payah motosikal duduk tanah tak apa. Roba dengan beg pula sekolah anak periksa ni duduk dalam beg dia tak apa. Tapi kita berdoa agar Allah Ta'ala beri lapang dada anak-anak kita, nasuk ilmu yang beri manfaat. Jadi orang yang berguna tu saja. Jadi jangan minta 15A. 15A nak dia kalau jadi musuh Islam. 15A sungguh tapi musuh Islam. 15A sungguh tak semayang. Doa ni biar minta jadikan anak kita ini dapat ada ilmu pengetahuan, beri ilmu yang berguna, yang beri manfaat. Itu doa yang bagus. Jadi bila kita doa gitu, anak kita Allah beri kepada dia ilmu yang beri manfaat. Walaupun tak dapat 15A tak apa, tetapi budak ini akan memberi guna kepada masyarakat. Gitu. Jadi tak payah letak gambar dah. Maknanya dah kalau anak diri rumah, nak buat rumah ni, nak start buat rumah, kalau ajak lu dah mana gaji tu mata gaji tukur pahat kayu jagung keras ni hari sini nak solat hajat. Jadi rohok lah. Bolehkah puasa qada atau puasa nazar diniatkan sekali dengan puasa sunat jika hari itu hari Isnin dan hari Khamis? Berlaku khilaf kalangan ulama pada masalah kita gabung puasa wajib dengan puasa sunat. Baik, jumhur ulama mengatakan perkara ini tidak boleh. Sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan harus. Seperti mana kata Syekh Ramli rahimahullahu taala, dan juga Syekh Ali Syubra Malisi di dalam hasyiah bagi nihayah. Boleh, iaitu kalau kita puasa esok nak puasa qada tapi kena pada hari Isnin. Jadi ambil selalu puasa Isnin kami boleh. Lepas tu puasa qada kena pada 2 Syawal, nak ambil selalu dapat sunat Syawal dapat. Sebahagian ulama mengatakan boleh capur lagu tu. Niat malam ni saja aku mengerjakan puasa qada Ramadan esok hari serta sunat Syawal. Sebahagian ulama fiqh mengatakan boleh. Jadi berlaku khilaf. Siapa yang nak buat tak ada masalah. Tak payah baloh lah. Ayat Quran berkenaan dengan arak yang menjadi anak susuan apabila ia meminum 5 kali susu daripada ibu susuan dengan kenyang. Bagaimana pula hukumnya terhadap anak yang meminum susu dari perempuan lain tapi tidak keluar susunya walaupun banyak kali dilakukan? Adakah anak itu juga dikira sebagai anak susuan? Baik, ini masalah yang terakhir tentang susuan. Bila kita ngopek anak orang, kita gapuang, faham tak? Atau kita ni isteri kita ngopek anak orang, dah 5 kali ngopek tu sekali ngopek, dia nyusu, dia berhenti dengan sendiri, bukan kita cabut, bukan kejut ke kapal terbang lalu ada kota, bukan, dia lengah ngata pun dia cabut. Tu dia panggil sekali, faham tak lagi? 5 kali ngopek, sama ada 5 kali itu dalam masa 2 tahun atau setahun atau seminggu atau sehari je, tapi 5 kali, maka anak tu jadi anak susu kita kerana dia ngopek dengan bini kita. Bini kita dengan budak tu mok susu. Syaratnya memang masuk susu tu ke dalam perut. Kalau dalam perut mulut saja jeluak balik tak jadi anak kopek, anak susuan. Dia gitu. Syarat mas jatuh perut. Walaupun dia ni budak ni dia, kalau budak lain sejam ngopek baru berhenti sekali. Budak ni sekejap seminit cok berhenti. Ambuh tidur kau. Sekarang pula seminit juga, 5 kali juga dikira. Ni tak tubik susu. Anak dara faham tak? Ngopek dengan anak dara tak jadi. Anak dara mana boleh ada susu? Kena belaki dulu baru tubik susu. Tak? Dia gitu. Ada anak dara. Dia orang ni nengung mek. Ada susu.
Dah laki mu mana? Dak nikah lagi. Bengong. Anak dara ni memang bengong. Tak? Dia kena ada susu. Jadi bila tak ada susu, ngopek 3 tahun dak cabut pun dak jadi anak susuan. Dia kena keluar susu dan masuk dalam perut budak. Dan tak syarat dah ngopek tu apa secara apa dia ni? Secara langsung terus meniru. Nah, ulangan boleh tak? Ulangan mana? Ibu kopek ni dia perah susu dia bola water tu. Sekarang anak susu tu mari isap, habis botol. Dia ke sekali. Sekarang dia nak tinggal dia perah pula. Ni kan moden. Nah, tak. Dia pakai perah. Dia panggil dia pang susu. Pemda dia panggil aku. Perah tu boleh sebotol tinggal. Dia panggil ngopek juga lagu tu. Jadi anak susuan kau kali 5 botol. Ataupun dia boleh dalam rajuk panjang. Dia perah susu dia boleh rajuk panjang. Lepas tu dia pulas dia terik dengan belayar, dia boleh dalam air batu, peti air batu. Jadi aiskrim susu. Budak ni cocok habis rajuk. Nak lagi, bila nak lagi 2 rajuk baru peti, 2 rajuk tu dipanggil sekali susu. Faham? Tak apa tu. Ni dak tubik susu dak jadi anak susuan. Tapi bila dah jadi anak susuan, maka dak batal semayang sampai kiamat. Dak boleh nikah dengan kita, dak boleh nikah dengan laki kita, dak boleh nikah dengan anak kita, dak boleh nikah dengan pak dara kita. Faham? Anak susuan dipanggil. Boleh duduk dalam rumah, boleh buka kepala, boleh buka tiap. Apakah hukum pinjaman amanah ikhtiar yang mana dalamnya ada skim khairat kematian? Kalau skim khairat kematian tu dengan akad, maka hukumnya adalah harus. Lepas tu khairat ni dia kena akad, jaga baik. Seperti mana skim takaful lah, dia akad. Sebab tu kalau skim maknanya yang tidak diakad, bahaya sikit lah. Sepatutnya akad khairat. Maknanya dengan akad khairat ni lah, walaupun kita tidak menggunakan duit yang kita simpan, orang lain boleh guna. Macam khairat kematian. Khairat kematian ni setelah kita akad, walaupun kita tak mati, anak kita tak mati, anak orang lain mati, boleh guna duit kita. Kerana kita jadikan sebagai tabarruk daripada awal lagi dah kita simpan 100 bulan atau 10 sebulan. Baik. Ada orang dia marah. Dia kata dia tarik balik. Dia lama 10 tahun dah dia masuk khairat kematian RM10 sebulan. Akhirnya dia cabut semula. Dia nak balik hak dia. Pelik sungguh. Dia kata apa nak ambil balik? Dia kata dah orang lain hak mau guna. Anak-anak kita dah mati dah. Anak-anak orang mau mati. Bodoh biar anak-anak orang mati. Anak-anak kita dah mati. Dia nak suruh guna attack. Deki anak-anak orang guna pitih khairat kematian. Dia biarlah orang lain guna mati. Dah anak-anak kita panjang umur mujur baru. Tak guna kau mujur. Seorang bersedekah jariah untuk bina masjid, lepas boleh digunakan masjid-masjid itu telah dirobohkan. Bagaimana pahala sedekahnya? Baik, pahala sedekahnya berkekalan sampai kiamat mendirikan masjid. Cuma pahala masjid itu digunakan tak ada. Kita sedekah satu pahala. Pahala mana? Pahala niat sedekah buat masjid. Pahala tu sampai kiamat kita dapat, tidak akan hilang tu. Tetapi bila orang guna pula masjid yang kita sedekah sikit-sikit ni, dapat juga saham kepada kita. Katakan kita sumbang RM100, harga maknanya kita sumbang RM1,000, harga surat tu RM10,000. Maka kita 10% dapat. Selama orang guna tu untuk mengajar, untuk tazkirah, untuk mengaji, untuk semayang, kita dapat 10% pahala. Tuhan akan beri kita. Lebih banyak persen dalam derma kita tu, lebih banyak kita dapat. Tapi bila dah roboh, tak guna dah, maka kita tak dapat dah pahala orang guna. Dah pahala orang tak guna dah. Sebab tu dosa besar orang yang merobohkan masjid dan surau. Kerana dia dikerak tabarruk pahala orang yang sedang berjalan lancar. Nampak? Sebab tu Nabi tak mengaku umat kerja rambut surau, rambut masjid. Dia dah tak kedekut dakwah masjid dah. Orang yang derma jadi putus khairat orang. Tapi pahala kita mengerjakan mendirikan masjid, hak tu kekal bersama Allah. Hak tu dah hilang. Lepas tu hak lepas sebelum rambut memang dah hilang juga tu. Start pada rambut, orang dak semayang, dak itikaf dah, tak ada pahala dah masuk. Start daripada itu. Jadi sebab itulah niatlah biar ikhlas. Bila kita niat ikhlas, walau orang rambut dah sekalipun dapat pahala insya-Allah. Tapi kalau tak ikhlas, orang tak rambut pun tak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi